Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin berkongsi dengan muslimin muslimat di siang hari sebelum Jumaat ni. Jadi baru ninya saya kecek tentang masalah kita kena mengaji sifat 20. Pertamanya iaitu sifat 20 ni wujud. Mengaji apa? Kita telah sebut bahawa kita mengaji sifat wujud supaya kita i'tikad dengan wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'. Dan Tuhan itu juga tidak mengambil tempat. Lepas tu pula Tuhan tidak bersifat seperti sifat makhluk. Tuhan juga tidak orang panggil ada awal baginya, tidak ada akhir, maknanya Tuhan tidak ada umur panggil, nak kira umur ayu saat itu benda baru deh. Lepas tu pula apa lagi ni, ada masa, ada tepat, dan Tuhan juga maha mulia, maha terkaya daripada ada maqadir, boleh diukur, dan ada jihad contohnya. Maka bila Tuhan ni kita tak boleh i'tikad serupa dengan makhluk, boleh jadi kita kata tak ada dah. Bila kata bukan jirim, bukan Arab, bukan boleh serupa dengan kita gak, ada setengah rema tak, kalau tak ada atas, tak ada bawah gak, maka pada ketika tu Tuhan tak ada dah. Itu adalah satu orang panggil jahlun murakkabun, jahil murakkab dah. Lepas tu pula kerana apa? Kerana benda-benda ni orang panggil kerana Tuhan sendiri itu Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan sesuatu. Huwas-Sami'ul Basir. Tuhan maha mendengar dan maha melihat. Tuhan sebut Huwas-Sami'ul Basir. Maha mendengar, maha melihat tu pun selepas daripada Tuhan royak tak serupa tu, makna Tuhan takut kita tu telitah kata Tuhan tu serupa dengan kita. Dan sebab itulah, dan Tuhan sebut ilmu yang Tuhan beri pada kita ni memang sikit. Dan sehingga roh duduk dalam tubuh kita setiap hari. Dah kita tidur, kita hidup semula, kita pergi situ sini pun kita tak tahu juga. Macam ada satu benda rahsia duduk dalam tubuh kita, kita tak tahu. Wa yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Jadi Tuhan sebut tentang roh. Roh tu pun kita tak tahu dah. Lepas tu kita nak kita tahu hakikat Allah. Dah maka lebih jauh lagi lah. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Roh ni duduk sekali dengan kita, dalam tubuh kita. Tapi di mana kita boleh pegang roh? Di mana kita boleh jamah roh? Di mana kita boleh rasa dengan roh? Maka tidak. Oleh itu, kita ni memang mahjub. Kita dihijabkan, disekat daripada al-haqiqah, daripada hakikat yang sebenar. Tuhan sekat kita tak boleh nampak. Tapi kita percaya, maka itulah namanya beriman. Kemudian saya tak sekecek dah benda tu, kerana kita kecek dah hari Jumaat yang lepas. Tetapi hari ini iaitu tentang masalah bila kita beriman, kita mengaji sifat wujud. Yang keduanya iaitu arti wujud yang kedua. Tadi
dulu saya sebut itu arti wujud dengan makna wujud zat Allah. Wujud zat Allah. Sebab tu ulama ni ada dia buat kajian lebih kurang lah. Iaitu dia mengajar tu adakah zat Tuhan saat ni tu zat Tuhan ni bukan jirim, bukan arat. Lepas tu pula zat Tuhan juga tidak berjirim berarak. Lepas tu pula zat Tuhan saat ni tu wujud Tuhan tu kena di atas zat yang gitu tu. Maknanya zat tu ada. Nak situ ya, tak ada gapo wajib kita beriman situ. Yang keduanya iaitu kita mengaji iaitu arti wujud saat ni tu. Dalil-dalil wujud. Yang tiga iaitu arti kita beriman kepada wujud Allah saat itu, nak kita ada perasaan fitrah kita, perasaan kita, dan kita ada perasaan jadi tepat al-masir, itu tepat kita kembali. Lepas tu pula tepat kita merayu, tepat kita menajak kepada Allah. Yang gitu tu. Tapi yang dua ni yang kedua ni iaitu tentang masalah al-adillah wa al-barahin. Dalil-dalil di atas wujud Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil kata ada Tuhan? Dalil kata ada Tuhan ni ulama dia bahagi kepada dua. Kerana ada dua kaedah yang besar. Dua kaedah, ada neukid atau cara mikir saat itu ada bagi dua. Itu masalahnya ulama dah sebut in kunta mudda'iyan fad-dalil wa in kunta nakilan fas-sihhah. In kunta mudda'iyan, jika kamu tu mendakwa kata ada Tuhan ke fad-dalil, maka kena cari dalil. Dalil itu ada 5 ulama waktu tu. Lepas tu pula wa in kunta nakilan, kalaulah kita nakal. Contohnya kita kata Tuhan ada, dengan sebab dalilnya Quran contohnya bagi. Maka Quran itu bagi kita nakal Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Quran kita ambil daripada sanad orang sebelum pada kita sehingga sampai Nabi. Nabi ambil pada Jibril, Jibril ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia ada dua kaedah besar ni lah. Ulama buat kajian. Lepas tu pula kaedah ni orang panggil tak ada dalam ilmu, dalam di sisi orang-orang putih, orang barat dan sebagainya tak ada. Ada di sisi orang Islam saja. Orang panggil apa? Orang panggil cara nak menyelidik tahqiqul khabar. Atau cara nak menyelidik adakah Quran ni benar-benar betul-betul daripada Allah? Adakah benar-benar betul-betul Quran tu daripada Jibril daripada Allah Subhanahu taala. Jadi benda ni dia panggil cara nak menyelidik berita atau cerita atau khabar lah Benda siapa kita benda ni tak ada. Dan sebab tu tak ada pelik kalau kita tengok orang putih contohnya Farang ni dia tak ada menyelidik tentang masalah. Dia ada ilmu al-athar. Ilmu al-athar saat itu iaitu ilmu buat kaji keseh-keseh tu ada nak keseh nak kata umur berapa dah. Lepas tu pula mari ia lebih kepada iftiradat, ia lebih pada takdir lah. Orang putih contohnya kalau dia temung keseh bekas keseh ke tulai contohnya tulai orang betul muka tulai orang maka dia mari kamnuan mari buat kajian sehingga tubiklah muka orang tu. Muka orang masa tu rupa tubik lebih kurang-kurang. Kerana dia ada siap dah ke. Tu walaupun tulai saja dia mari buh tanah liat atau tu mari buh orang panggil apa? Getah ke apa semua ni atau orang panggil madu ke apa tu supaya nak tubik rupa sah ni tu. Contohnya lah. Lepas tu pula dia temu keseh-keseh lama tempat orang tempat keseh-keseh barang lama ke oleh tanah lah apa semua. Dia mari ada
takhayul atau yang mari khoyal lebih kurang, mari fikir tengok. Boleh ada orang masa tu hiduplah ni. Ya dah semua saat itu orang panggil wasfi, sifat ke benda tu. Yang dua pula orang panggil mari khoyal tengok. Mari khoyal kuampin paidai. Boleh jadi baik tu boleh jadi lagu ni. Benda ni benda biasalah. Dan benda tu bukan kata 100% tapi kelaiki yang dekat-dekat lah setara tu. Tu banyak ilmu orang putih lebih pada tu. Tapi ada satu ilmu lagi yang tidak ada pada orang putih ni. Bukan hak jadi asal kepada orang Islam, iaitu ilmu tahqiqul khabar. Ilmu untuk menyelidikkan khabar, iaitu sebab apa? Sebab contohnya kita percaya pada Tuhan. Contohnya kita percaya pada Nabi. Contohnya kita percaya kepada para anbiya, kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Kita percaya semua orang-orang yang sebelum ada tu. Kita percaya tak rasa apa? Tak rasa kita tahqiqul khabar. Kita tahqiq, iaitu kita melidik, kita buat kajian. Sebab tu dalam Islam ni ada ilmu hadis. Ya berat kau ni. Banyak ilmu-ilmu ni. Banyak ilmu sanad. Ilmu tentang masalah ilmu hadis contohnya. Sakut paut dengan sanad. Dengan orang arwah. Perawi-perawi, reporters. Atau orang panggil reporters. Orang juga report kan hadis-hadis contohnya. Dan maka banyak benar ilmu tu. Nampak satu ilmu yang penuh. Mahal benar lah. Orang Islam. Sehingga orang yang juga perawi. Orang juga royak hadis. Atau royak sanad Quran hadis saat itu. 500,000, setengah juta. Setengah juta orang. Banyaknya. Lepas tu pula semua perawat. Semua sejarah-sejarah. Orang-orang yang saat ni tu. Orang juga perawi tu ada semua lah kitab ke apa semua. Sebab tu makna kata ilmu ni ilmu yang tidak ada pada orang lain. Lepas tu benda-benda yang telah lepas dah. Sepengah Quran, sepengah sejarah, sepengah apa benda-benda dulu ni. Ilmu ni sebab kita ni ke banyak orang duk royak ke tahun tu kau masa 80 tahun dulu 900 tahun apa 100 tahun dulu 200 tahun dulu ya macam tu. Tapi dalam Islam ni ada hak masa Nabi. Benda-benda yang berlaku pada masa Nabi, benda-benda yang berlaku pada masa dulu, siapa pada hari ini adanya iaitu sanad. Sanad ni perawi, orang juga royak. Orang juga royak saat ni tu dah. Royak, lepas tu dia ada syarat-syarat ya orang juga nak royak saat ni. Lepas tu nama yang banyak nak, ada hadis sahih, itu hak asah. Sahih, ada hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Pak ni hak asas, orang panggil. Hadis sahih atau riwayat yang sahih. Riwayat yang sah. Ada sanadnya, iaitu kena diriwayatkan oleh al-adlu dhabitul muttasil. As-sanad, iaitu orang yang dhabit. Dhabit ni dua perkara, iaitu orang ingat sungguh. Dan orang tanda, tulis, tanda tahu. Lepas tu pula, al-adlu, orang yang adil. Orang yang adil ni maknanya orang yang tak bohong, orang yang tak gapa. Lepas tu pula, berhubungnya sanad dia ni. Orang royak pada orang tu, ambil pada orang tu, ambil pada orang tu, suk siapa kepada Nabi SAW. Kemudian, benda-benda gini ni, benda-benda yang tidak ada pada orang lain. Satu ilmu yang besar dalam Islam. Ilmu yang besar. Sebab itulah, kaedah hak ulama sebutnya iaitu in kunta mudda'iyan, jika kamu dakwa. Jika kamu dakwa kata ada Tuhan contohnya, fa dalil, maka wajib kita kena cari dalil lah. Supaya tu juga kalau orang yang dakwa kata tak ada Tuhan contohnya, maka kena cari dalil juga. Kita ni orang Islam, kita cari dalil kata ada Tuhan saat ni itu lebih mudah daripada cari dalil kata tak ada Tuhan. Kena ingat situ. Kata mencari dalil atas kewujudan Allah, cari dalil kata ada Tuhan tu lebih mudah. Dan lebih tepat dan lebih mudah banyak daripada cari dalil kata tak ada Tuhan. Orang yang cari dalil kata tak ada Tuhan ni, hanya dia kata tak nampak sah ya. Dalam keadaan ia sendiri pun mahdud.
Nampak dia saat itu, nampak dia tu sikit benar ya. Kita hidup di sekeliling kita. Kita lihat sana dinding rumah kita tak nampak. Dan dalam tanah kita tak nampak. Tak langit kita tak nampak. Di kiri kanan belakang kita tak nampak. Sebab tu mantek ni, dah lakan ni kita nak kata, sebab kita tak nampak saat itu tak ada tu, ya bukan cerak dah benda ni. Dan kita percaya, dah tak kira roh kita ada, kita percaya kata tak ada. Dalam keadaan kita tak nampak, kita percaya. Dan kita dalam air, laut, kita percaya kata ada ikan dan sebagainya. Begitu juga, benda tu pun sama juga. Maknanya nak bakal lakan, kata tak nampak tu, tak ada tu bukan. Dan itu bukan jadi satu bukti ilmiah. Bukan jadi satu bukti ilmu dak. Tak sampai tahap ilmu. Kerana benda tu benda satu dakwah yang orang panggil tak sampai satu tahap lah. Sebab tu, orang yang pergi kata Tuhan tak ada, dia tak nampak sahaja. Dalam keadaan dalil saat itu, banyak hak dia nampak. Sebab itulah ulama membahagi kepada dalil kata ada Tuhan saat itu, iaitu 5 dalil. Mengikut buat kajian pertama panggil dalil rujahan bidun murajjihin, iaitu rujahan maknanya benda yang tak ada berjuta tahun, beribu tahun, lama yang tidak wujud tiba-tiba dia ada. Maka bila ada saat itu dia buat dia balik ada ni, makna kata benda tu payah benar lah tu. Nak pergi boleh dia ada saat itu ke? Payah benar. Lepas tu dia ada juga saat itu kena ada yang pindah daripada keadaan tak ada giwi jadi ada, supaya kita ada ayat kita tak ada dulu panggil zero, orang panggil sun, kosong. Kosong ni memang mika, tak ada ego, panggil mika. Lepas tu kosong hak ni tu nak we ada mika, nak we ada ego. Ego mika kosong dia kena ambil daripada orang. Dia kena ambil pada nombor yang sebelum daripada dia. Tapi nombor sebelum pada dia saat itu, kalau kosong juga, maka dia tak boleh ambil juga. Kecuali kosong tu dia dapat nilai harga daripada nombor aku satu yang duk pada mula-mula. Maka kosong yang kedua ada nilai, kosong yang ketiga ada nilai, kosong yang keempat ada nilai 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 pun ada nilai semua. Kerana ya ada mula-mula ada nilai. Sebab tu, sinilah lakarnya, iaitu masalah rujahan biduni murajjihin. Yang keduanya dalil tasalsul, dan yang tiga dalil dur, yang keempat iaitu dalil orang panggil itqan wa nizamil alam, dalil keteraturan alam, dan yang kelimanya dalil al-fitrah wal badahah. Dalil fitrah wal badahah, dalil fitrah kita, perasaan kita nak kepada Allah Subhanahu wa taala, nak kepada Tuhan hak tepat kita kembali, kita manja kepadanya. Jadi sebab itulah ada dua dalil. Pertamanya dalil akli, yang keduanya dalil nakli, iaitu dalil nakal. Dan sebab tu orang yang tak ada nak mengaji ni, dia tak tahu. Bila dia tak tahu saat ni tu, dia kata belaka. Ini jadi falsafah, ini jadi tu, jadi ni. Sebenarnya benda ni benda yang logik, dan benda ni tak berlawan dengan Quran, dan benda ni tak berlawan dengan ilmu, merupakan satu ilmu yang merupai al-haqiqah, hakikat benda ni. Sebab tu saya nak kecek benda ni nanti minggu depan, saya nak kecek hak Quran dulu. Kita kecek hak Quran dulu. Quran jadi dalil atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya bila saya kata Quran saat ni dalil kata ada Tuhan contohnya, sebab apa? Sebab di antara Quran dengan Tuhan itu panggil lazim malzum. Lazim malzum, lazim daripada ada suara, kena ada orang contohnya, kena ada benda. Lazim daripada ada kalam, kena ada mutakallim. Lazim daripada ada kata-kata, mesti ada hak juru berkata-kata. Dan hak juru berkata-kata tu ialah kita dakwa kata Allah, Tuhan. Quran ni jadi dalil kata ada Tuhan. Lepas tu kita beriman kata Quran ni ialah daripada Allah Subhanahu taala, dan Tuhan pun ayat dalam Quran bahawa Tuhan turunkan Quran. Tanzilul kitab bila raiba fi himir rabbil alamin. Tuhan yang turun ke kitab yang tidak ada ragu padanya daripada Tuhan sekalian alam. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yuqimu salah mimma razaqnahum yunfiqun
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi bukan hanya Tuhan turun ke Quran saja, tapi sebelum ada ni pun kitab-kitab ya dulu pun kita percaya bahawa tak kira kitab Taurat lah, Injil lah, Zabur lah, Suhuf lah, semua saat itu dah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang dulu dah. Sebab tu kita sebagai orang Islam itu dah kita percaya, kita beriman bahawa Quran pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Tuhan sebut, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Dan Tuhan sebut Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Nah, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Semua saat itu ayat-ayat menunjuk bahawa memang Quran saat ini diturun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran saat itu siapa kita? Seolah-olah harta kita hari ini itu duduk depan Quran yang gharib, kitab yang pelik, yang didakwa bahawa kitab ni daripada Nabi. Dan Nabi ambil pada Jibril, dan Jibril pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita ini kita percaya Quran pada Allah. Ya, kita percaya pada Tuhan, Quran pada Allah. Lepas tu mana bukti dalil kata kita, dalil kata Quran pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dah. Maka dalil saat itu, dah kita kena tahu dulu kata gapo Quran. Gapo kah Quran? Apa dia Quran? Dah, Quran di mula-mulanya itu kalamullah. Kalamullah, iaitu kata-kata Tuhan. Quran ni kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hak Tuhan turun ada 6,000 ayat lebih. Dah. Dan mula-mula iaitu kalamullah. Dalam Quran ni kalamullah al-munazzal yang diturunkan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat atau Quran itu turun di atas Nabi kita. Dah turun di mana? Allah, kita tengok Quran ni tak ada kitab dalam dunia yang seperti Al-Quran Karim. Semua tercatat, semua tulis. Kata turun di mana? Lepas tu pula turun bila? Quran saat ni turun bila? Turun kepada siapa? Kerana gapo? Ada asbab an-nuzul orang panggil. Ada asbab. Ada sebab-sebab semua. Kalau kita tengok ayat pertama yang yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi kita ni, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Semua ayat yang diturunkan pada mula-mula sekali ketika Nabi duduk di Gua Hira. Tengok ada sebut dalam hadis tentang Kitabul Wahyi la Sahih Bukhari, panjang lebar, panjang benar, 2 muka. Ada sebut hadis tu panjang benar. Kerana apa? Kerana Imam Bukhari sebut tentang masalah Kitabul Wahyi, kitab wahyu dulu. Kerana nak ayat kata masalah nak percaya kata Nabi saat itu, Nabi sungguh atau tidak, masalah wahyu itulah. Kalau betul-betul Nabi diwahyukan, maka pada ketika tu dikira Nabi saat itu, Nabi sungguh. Duk situ sebab tu mula-mula bila kita percaya kepada Nabi saat ini sebagai Nabi sungguh, maka kita kena turutlah perintah-perintah yang disuruh kita turut dalam Quran dalam hadis saat ini. Sebab tu masalah tuacikat dan masalah nak suluh putus bahawa Nabi atau tidak, duk situ. Duk kepada tengok pada jadi Nabi sungguh atau tidak. Dan saya duk kecek ni kita lebih kepada ilmiah lah. Lebih kepada wicakan dah. Sebab tu boleh hadir dah setengah tak faham dah. Ada mengaji-ngaji sikit tu insya-Allah lah. Jadi
kita kena ingat situlah bahawa tengok nah ada tanda tercatat bahawa diturunkan Quran itu iaitu turun pada mula-mula tu ditanda dan ada sejarah jelas Nabi klik mari jumpa Siti Khadijah kama dia pergi pula kepada jumpa dengan apa ni Waraqah bin Naufal di atas tentang masalah wahyu diturun pada Nabi dikirakan sebagai namus yang turun sebelum ada tu. Lepas tu pula apa ni banyak royak satu persatu dan tanda semua. Lepas tu pula Nabi selepas dah tu berapa bulan nak turun pula. Ya ayyuhal al-muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna nashi'atal laili ashaddu aqwa muqila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Jadi lama ke nak turun ayat tu, nak turun ya ayyuhal mudaththir pula selepas dah tu lama pula. Tu kita nak ayat kata memang bahawa Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda semua tak kira. Lepas tu pula turun saat ni tu Tuhan nak jadi ada asbabun nuzul, ada sebab turun. Lepas tu pula bukan jadi asbabun nuzul saja. Bahkan ada pula selain pada jadi asbabun nuzul juga Quran saat ni tu ada tanda turun sebab orang tu, turun sebab orang ni. Dan semua ni tanda berlaku. Dan tu peliknya Al-Quran Karim. Semua saat ni tu ditanda. Semua saat ni ditanda semua. Benda-benda ginilah kita nak ayat Al-Quran saat ni tu la raiba fi. Sebab tu Tuhan sebut la raiba fi. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Apa makna la raiba? Tidak ada ragu-ragu. Kerana tanda semua orang tahu belaka turun situ, turun sini apa semua. Tak mungkin nak ingkar Quran bahawa bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin nak ingkar kata daripada Tuhan. Bahkan mesti kena pergi kata pada Tuhan ya. Kerana ada tanda tercatat satu persatu. Hak orang tu, hak orang ni. Kita tengok turun ayat tentang masalah yas'alunak ni banyak mereka itu bertanya, nak ada hubungnya di antara manusia atau orang-orang beriman pada masa itu. Tak kira lah. Tuhan sebut yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka itu tanya tentang masalah arak. Qul fihi ma ithmun kabir. Tuhan jawab, turun pula. Tuhan tegur sendiri, Tuhan kecek sendiri dengan manusia-manusia pada masa itu yang ada masalah. Nak ada hubungan dengan Tuhan terus. Nak kata Quran itu daripada Allah betul. Sehingga mereka itu tanya, contohlah kita kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka itu tanya tentang masalah arak, judi, qul fihima, katakanlah pada kedua ithmun kabir, ada dosa besar, wa manafi'u linnas, ada manfaat kepada manusia, wa ithmuhuma, dan dosa sini akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaat. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka itu tanya pula. Mereka itu wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka itu tanya tentang masalah yang nak guna duit belanja pada masa itu. Qulil afwa, suruh sedekah lebih daripada hajat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Kama dia pula wa yas'alunaka 'anil mahid, tanya wa yas'alunaka 'anil yatama, tanya tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Tanya pula wa yas'alunaka 'anil mahid, tanya tentang masalah haid pula. Wa yas'alunaka mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa' fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Tuhan sebut nak ada kewajiban, ada terikat
Tuhan manusia, Tuhan manusia, Tuhan manusia. Ada terikat Tuhan manusia, Tuhan manusia. Karena apa? Karena Tuhan nak tunjuk bahawa ada hubungan di antara Quran saat itu dengan manusia saat ini pula turun direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu pada Nabi, lepas tu pula Quran saat ini tegar. Sebab tu ya sahabat ni tu iman dia kuat. Iman dia kuat saat itu kerana Tuhan tegar sendiri dia bagi. Kalau ada buat salah ke apa, maka Tuhan tanya sendiri dan Tuhan tegar sendiri. Tuhan royak sendiri. Tu. Sebab tu dia lain lah. Ruh Quran kita dengan orang masa Nabi tak serupa lah. Kerana roh Quran pada masa Nabi SAW saat itu, ya Tuhan tegur sendiri, Tuhan tanya sendiri, turun ayat Quran dan jawab pada Tuhan sendiri. Sebab tu ini tanda bahawa Quran saat itu daripada Allah. Tuhan sebut an-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum gawa wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak bertutur kata pada hawa nafsu, in huwa illa, tidak ada itu, in huwa illa wahyu yuha, malaikat yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, diajarkan oleh yang sangat punya kekuatan iaitu Jibril. Allama syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Jadi semua benda ni nak tunjuk bahawa memang Quran pada Allah Subhanahu wa taala. Quran pada Tuhan. Quran daripada Tuhan. Dan banyak lagi ayat-ayat Tuhan sebut nak menunjuk bahawa itu wahyu pada Allah. Sebab tu Tuhan sebut jelas bahawa wahyu ni, Quran ni wahyu ni ya ada tiga cara. Wa ma kana li basharin, tidak ada bagi manusia an yukallimahu Allah, bahawa nak bertutur kata dengan Allah tak boleh. Illa an yakuna wahyan, malaikat bahawa jadi wahyu atau mewara hijab, atau Tuhan buka hijab orang panggil. Kita ni mahjub, kita tak dengar banyak. Kita tak nampak ke dinding. Kalau kita tengok, kita tak nampak. Dan telinga kita ada dinding, kita tak dengar. Ya kita tak dengar, tak ada. Ya tak nampak, orang panggil mahjub kita. Tapi Nabi ni, Tuhan buka hijab daripada dia, supaya mata kita tak nampak jadi dinding, Tuhan buka buai dinding saat itu. Maka pada ketika tu Nabi boleh dengar, dan Nabi boleh terima selalu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tuhan tak sewi cepat ke, kerana takut Nabi takut lupa ke. Bila turun Quran Nabi kada-kada. Tuhan telah tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tak usah duk cepatlah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami dah nak kena hipung Quran dan Quran nak baca sana. Fa idza qara'na fattabi' qur'anah. Apabila kami baca, maka fattabi' qur'anah, thumma inna alaina bayanah. Kemudian kami juga nak tafsir, nak menyatakan kepada Nabi SAW. Sebab tu Tuhan sebut amakan basyarin an yukallimu Allah illa wahyan, malaikat wahyu atau min wara' hijab. Hijab kat ni apa panggil buka supaya kita kan. Saya nak tengok ayat ni, ya supaya dinding. Kita tak apa dinding. Puasa buka dinding nampak. Dan supaya tu juga Tuhan buka hijab. Kita tak dengar, Nabi tak dengar. Bila kata Tuhan buka hijab, terus dengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingat pada ketika tu. Min wara' hijab au yursila rasula, atau hatta rasul hatta Jibril fa yuhyi bi idnihi ma yasha. Maka dia Tuhan wahyukan apa yang Tuhan nak hajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cacing jelas dalam Quran royak tentang masalah wahyu. Tuhan royak tentang masalah wahyu tu jelas benar, tak ada keliru sikit habuk. Sebab tu Quran dikira la raiba fi. Tak ada ragu sikit habuk. Itu dalil di atas bahawa Quran pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak sebut kalamullah, kalam Tuhan. Iaitu kalamullah al-mu'jiz, hak jadi mukjizat. Al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mukjizat tu banyak benar lah. Tak kira lah kalau mukjizat hak orang buat kaji, mukjizat hak yang telah sampai oleh ilmu atau telah sampai oleh
Orang panggil oleh sains saat itu. Nah, 700 ayat, 800 ayat lebih kurang. Semua saat itu telah terbukti bahawa apa yang telah disebut dalam Quran saat ini ternyata adalah serupa dengan apa yang telah sampai kepadanya oleh ilmu. Sebab tu kita royak kata supaya Tuhan royak tentang masalah kejadian manusia dalam perut rahim orang tina ni Allah dah. Maka hak tu payah nah lah kalau kita kira gak. Nah, mana pula Nabi nak boleh royak satu persatu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tuhan royak kami jadikan manusia saat itu daripada keturunan tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kami jadikan air mani pula. Lepas tu bila jadi orang kok, Tuhan jadikan air mani saat itu dalam qarar makin dalam rahim orang tina. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kami jadi pula nutfah saat itu, air mani saat itu alaqah darah ke. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kami jadikan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Jadikan mudghah seketul daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Kami jadikan daging itu tulang pula. Lepas tu isi jadi tulang. Fa khalaqnal fa kasawnal 'idhama lahma. Lepas tu jadi isi pula di luar. Fa kasawnal 'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk yang lain pula. Jadi makhluk yang lain jadi orang suku lah. Dah jadi orang cokoh. Situ. Benda ni fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha banyak Tuhan makhluk-makhluk Tuhan buat hak ni. Sebab tu hak ni benda ni orang panggil banyak sangat. Tuhan sebut hak ni tu satu persatu. Itu di antara mukjizat. Mukjizat sedah tu. Ini berapa ribu tahun, 1400 tahun dah. Kemudian Tuhan royak wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Tuhan jadikan bulan saat itu munira ni makna bersinar, menyinar. Makna dia ambil cahaya pada yang lain. Lepas tu pancar kepada tempat yang lain. Bukan daripada dia sendiri. Siraj yang itu pelita lampu. Maka lampu saat ni orang pingat api daripada tempat dia sendiri. Sebab tu sirajan Tuhan sebut matahari. Matahari saat ni tu api pada dia. Maka benda-benda ni lah hak Tuhan sebut semua. Dan hak Tuhan sebut lagi iaitu waja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Kami jadikan malam siang itu 2 ayat. Famahawna ayatal lail. Kami hilangkan tanda ayat malam. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum. Kemudian kami jadikan ayat siang saat itu nampak lehat. Supaya kamu dapat mencari rezeki limpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kamu tahu bilangnya tahun dan hisab bulan dengan bintang saat ni. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Inilah. Jadi banyak lagi Tuhan sebut walam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Kami jadikan bulan bintang semua saat itu cantum. Jadi cantum fafataqnah mana kami pecahkan. Dan benda ni hok dia sebut bahawa Big Bang hok pecah sekaligus. Dan Tuhan sebut tentang masalah matahari wasyamsu tajri. Matahari saat itu belajar juga, beredar berlari juga. Wasyamsu tajri al-mustaqarril laha. Dok beredar mesti juga di tempat ditetapkan untuknya. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir ukuran yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia yang Maha Bijak. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dan kami jadikan bulan-bulan itu pula manazila. Jadi pangkat-pangkat. Sehari, bulan, 2 hari, bulan. Siapa kita boleh tahu li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Boleh kita tahu bulan apa semua. Hak Tuhan sebut dulu. Saya baca tadi. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Supaya dengan tanda saat ni. Klik. Bulan tu jadi halus kecil supaya dengan tanda
Dah kekok supaya semula pula tanda. Jadi supaya tanda yang kering yang lama saat ni. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kulurjunul qadim la syam al-qadim la syams yanbaghi laha an tudrika walal qamar walal la syams yanbaghi laha an tudrika al-qamar wal lailu sabiqun nahar wa kulluhum fi falakin yasbahun. Semua dan bukan arti kata siang hari mendului malam dan malam mendului siang hari, bukan. Kerana di masa yang sama ni kita ni cerah tapi di tempat yang lain pula tergelap. Maka benda-benda ni biar dak royak dulu. Kalau bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah banyak lagi ayat-ayat yang menunjuk di atas bahawa Quran itu wahyu daripada Allah. Bahkan yang besar dalilnya iaitu Tuhan kecek semua dalam Quran. Tuhan kecek semua. Allahu Akbar. Ini hebat benar. Tuhan kecek semua dalam Quran. Tak kira. Sebab saya ada oyak. Saya ada oyak banyak kali dia sering dengar tu. Iaitu kalau saya orang mengajar, maka saya kecek kitab, mengajar, kelah masuk buku apa tu, baik buku apa ya. Kalau orang kebun ni kecek kebun ya. Dia buat kebun apa, rai apa, hekau apa gitu ya. Kalau orang ada buka kedai nasi, kecek lobak, gubih, air, daging gitu yalah. Dan kalau orang saat itu orang hak jadi duk buat batah atau tembok, kecek batah yalah. Kalau orang duk buat rumah, kecek seming kapur yalah. Kalau orang duk buat apa, maka dia kecek tu yalah. Kullu ya'malu ala syakilati. Semua saat itu dia duk buat ikut syakilati. Ikut hak dia duk buat yalah. Rupa dia duk buat lah tu. Farabbukum a'lamu biman hu ahda sabila. Maka Tuhan lebih tahu kata orang tu secara mana. Jadi semua tu duk buat benda-benda tu ya, tak ada duk buat benda lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat yang pertama, Tuhan mula pun kejut dah. Kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Dengan Maha Pemurah, Maha Pengasih itu pun habis cakap dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar. Segala puji Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan Pengasih. Dan Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang milik hari balasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami semua dan kami sujud dan kami minta. Ihdinas siratal mustaqim. Dan tunjukkanlah jalan pada kami, jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kata-kata benda-benda ni mari daripada bukan Tuhan ni tak boleh hadir mula. Pas kecek syurga, kecek neraka. Biar kecek neraka syurga. Ada ke? Orang manusia kecek haguk penjara ya. Tak kecek syurga neraka. Dah biar kecek buat langit bumi semua. Biar nak kecek. Biar nak kecek bukit bukau. Biar nak kecek awal. Biar nak kecek bulan bintang. Biar nak kecek semua benda kita nampak tu kecek belaka. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tuhan sebut semua Tuhan yang menjadikan kamu orang sebelum pada kamu. Lepas tu pula Tuhan yang jadikan dunia saat ni haparan apa semua, menjadikan buah, menjadikan air dan semua menjadikan rezeki untuk kamu semua. Sebab itulah semua saat itu menunjuk di atas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan. Sebab tu kalau kita baca Quran ni ribu ayat lebih dia kata semua ma farratna fil kitab min syai'. Kami tak ada tinggal sikit habuk barang hak le. Quran malaikat tu sebut belaka. Sebut ni tanda bahawa memang walau kana min indi ghairillah. Dan jikalau kalau bukan Quran ni bukan daripada Allah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Quran bukan daripada Tuhan akan dapat selisih banyak benda-benda yang pelik-pelik. Benda-benda yang belaga pelik-pelik bagi tak ada tak betulnya. Tapi
kerana itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menunjuk bahawa memang Quran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni kena banyak baca Quran. Bila kita baca Quran, maka kita buat kita saat itu musrah, buat kita serah, buat kita supaya masa sahabat Nabi SAW. Sahabat saat itu Tuhan tegar kan. We berasa kita baca Quran tu Tuhan ada tegar kita. Tuhan ada kecek dengan kita. Tuhan ada tegar kita, Tuhan ada kecek kita, Tuhan ada suruh kita, Tuhan larang kita. We berasa benda tu, kata Tuhan ada suruh, duk larang, Tuhan tegar, Tuhan ada royak, Tuhan ada tunjuk. Tengok. Tuhan royak bila kita lalu pada ayat Tuhan sebut. Wala taqrabuz zina wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh orang. Tuhan sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Tuhan larang zina. Wala taqrabu malal yatim, larang. Tuhan larang. Tuhan sebut aqimus salah wa atuz zakah. Wa atiur rasul la'allakum turhamun. Maka Tuhan suruh kita berasa. Ni Tuhan suruh, ni Tuhan larang, ni Tuhan suruh, Tuhan larang. We ada perasaan saat ni supaya iman kita bertambah. Iman kita tambah naik lagi. Innama al-mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertambah iman apabila dia dengar Quran. Pas nak dengar sana, dengar apa saya ayat tu. Sebab itulah bila kita dengar Quran ni tu Tuhan royak lah tu. Maka pada ketika tu kita serah, kita dengar ni tu. Hak tu dah orang panggil kau bertambah iman mereka, iman kita. Allahu Akbar. Tu dalil. Kita kena ngaji, we jadi dalil, we jadi serah, we jadi mesra, we jadi ada perasaan kita. We ada rasa ijaz, ada jadi mukjizat. Dalam Quran itu sendiri. Barulah ada rocat, ada perasaan. Bila kita mengaji saat ni. Kita takut, kita ngaji gitu-gitu. Tak ada. Benda-benda gini ni. Kena ngaji lebih mendalam. Lebih mesra. Bukan sudhi. Bukan kita ngaji sudhi. Sudhi ni ngaji tak kulit. Bukan. Kita kena ngaji secara mendalam. Supaya nak wisera iman kita masuk dalam hati kita. Kita tahu hakikatnya Quran. Kita tahu hakikatnya dengan dalam bentuk akli, nakli. Lepas tu pula dalam bentuk mesra. Yang kena tiga-tiga sekali. Dan sebab Islam ni susung daripada tiga kan. Satunya Islam, iman, ihsan. Ihsan saat ni tutup nak ikat di antara Islam dengan iman. Sebagaimana Nabi SAW ada sebut kan, Jibril tanya, mal Islam, apa Islam? Nabi tu anta syahada alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Mal iman, apa iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada' khairihi wa syarrih. Tanya pula mal ihsan, apa ihsan? Nabi kata an ta'budallah, bahawa kamu semua Allah ka'annaka tarah, seolah kamu nampak Tuhan, fa illam takun tarah, kalau tak nampak Tuhan fa innahu yarak, maka Tuhan nampakmu. Maka pada ketika tu sampai sudiyat dan dalam masalah kita ada hubungan dengan Tuhan, manja dengan Tuhan, menajak kepada Tuhan, merayu kepada Tuhan, ada mesra dengan Tuhan. Kita ada ilmu, mula-mula sekali kita ada ilmu. Kita beriman dulu, kita percaya dulu. Bila percaya saat ni ada hati. Bila ada hati, maka pada ketika tu kita ada ilmu pula. Bila ada ilmu, dia takut Tuhan. Inna wa yakhshallah min ibadihi ulama. Orang takut tu, orang ada ilmu. Naik satu pangkat lagi, iaitu ada mesra dengan Allah, iaitu ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan suka orang ihsan. Itulah saja pada hari ini, dan sebelum daripada jemaah. Walaupun tidak ada jemaah, tapi kita pun buatlah lebih sekadar. Apa saya dah ambil masa, tak ada nak gimana. Dah gini COVID, tak ada gimana ke jemaah. Maka kita ada orang nak tengok sore dua agak, maka kita buatlah. Itulah sahaja di hari ini. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.